hadirin hadirat muslimin muslimat bersedia dengan nota ataupun bolpen untuk kita berguru secara langsung dengan Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit berkenaan dengan tajuk pandemik 2019 antara ujian dan amanah. Jadi Datuk dah bersedia, hadirin hadirat pun nampak dah bersedia, maka saya dengan ini mempersilakan bahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman untuk menyampaikan syarahannya. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Fadhil Ustaz pengacara majlis kita pada pagi ini yang dimuliakan Dr. Haji Ahmad Rahim, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Besut, iaitu dan semua para pensyarah, para pegawai, kaki tangan warga IPG, dan tidak lupa juga pada penghubung Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah. Muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, insya-Allah pada pagi Rabu 29 September 2021, kita dapat bersama dalam tazkirah ataupun adakan ini di bawah tajuk pandemik ataupun wabak, suatu ujian dan juga amanah yang dipertanggungjawabkan. Jadi para peserta sekalian, ayat yang dibaca oleh Tuan Pengurusi tadi, ayat yang sangat sinonim dengan hidup kita, kerana setiap kita diminta supaya baca surah Al-Mulk. Anda rasa boleh katakan semua kita ni dah beramal dengan bacaan ini. Surah Al-Mulk setiap malam. Kerana surah ini menjadi suatu kelebihan kita. Nabi SAW tidak akan tidur. Nabi akan baca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah. Sajadah tu agak panjang sikit, mungkin orang tak apa laju, dia tunggu pagi Jumaat yang itu. Tapi Al-Mulk ni dibaca awal, dibaca pada waktu malam. Nak tidur baca. Ada juga orang tanya kalau baca awal boleh? Kalau dekat nak tidur tu pakai mengantuk lena selalu. Boleh lah, yang pentingnya kita baca malam. Yakni selepas daripada Isya, kita dah solat sunat ba'diyah Isya, kemudian kita baca boleh. Yang kita nak bincangkan iaitulah firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Makna maha tinggi, maha berkat Allah Ta'ala ini, yang di bawah, di tangannya, di bawah kekuasaannya lah segala kerajaan ini. Siapa dia Allah itu? Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Para peserta sekalian, kalau ada Quran di tangan tu boleh buka, tapi nak buka susah sikit kan. Kita guna alat ni untuk nak tengok. Dalam ayat ini dipanggil ilmu tadabbur Quran. Alhamdulillah, ini di antara hikmah di sebalik wabak corona. Nanti kita cuba bincangkan nanti dalam cabaran
kata para ulama pendakwah kata li mihnatin minha. Li kulli mihnatin minha. Bagi setiap ujian tu ada anugerah Allah yang Allah Taala beri kepada kita. Mana ilmu tadabbur Quran kita kena belajar. Allah sebut dalam ayat ini allazi khalaqal maut. Allah yang menciptakan mati wal hayah dan hidup. Kita ni dalam perjalanan hidup kita, mati dulu ke hidup dulu? Jawabnya mati dulu. Betul tak? Mana mati Ustaz? Waktu kita belum dilahirkan oleh mak, tak ada lagi. Itu dianggap fi'idadil mauta, itu dianggap sebagai orang yang mati. Maknanya kita belum ada lagi, belum wujud lagi alam. Kemudian alhamdulillah sekarang ni kita wujud, dia panggil hidup di atas dunia. Kenapa nama kita hidup sekarang ni, nama dia dunia? Kita ni kadang-kadang, para pensyarah, para pelajar, kita ni, bila kata dunia, kita duk nampak dunia ni dunia. Tak? Dengan godaannya, dengan cabarannya, dengan macam-macam dunia belakang tu. Makna alam dunia, kalau dari sudut bahasa dia kata alam dunia, maksudnya alam yang kita hidup sekarang. Itu nama dia alam dunia. Nak tahu alam dunia ni maksudnya alam apa? Alam yang kita hidup sekarang ni, itu nama dia alam dunia. Siapa nak tahu alam dunia? Kita hidup sekarang. Kemudian kita akan mati balik. Bila Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita panjang umur, minta sihat. Dan di saat COVID datang ni, nampaknya kematian tu agak mendadak. Sahabat-sahabat kita yang sihat-sihat walafiat, kejap-kejap tengok dalam gambar, dalam berita, dalam Facebook, minta maaf sahabat-sahabat, saya akan ditidurkan. Ada yang tidur, hidup balik. Ada yang tidur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka, bila kita mati, selepas daripada mati, dia akan hidup balik. Ini. Hidup balik itulah dia panggil hidup yang abadi, yang berterusan. Maka dalam ayat ini Allah bagi tertib al-maut wal hayat. Mati, hidup. Sebab hidup tu yang akan panjang. Yang akan berpanjangannya hidup. Hidup kali yang kedua. Hidup yang kali yang pertama ni tak panjang. Umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umur dia Nabi kata dalam hadis, umur aku kebanyakannya dari antara 60 hingga 70. Kita sekarang ni bila sebut 60 tu umur pencen, orang pun tukar dah nama kita. Daripada pegawai kepada warga emas. Kalau dulu kita berjalan orang hormat, sekarang ni kita sudah naik taraf warga emas. Kita pula dihormati oleh orang dengan cara sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Tujuan apa Allah Ta'ala hidupkan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapakah di antara kamu orang yang baik amalan. Ini dia panggil objektif ataupun matlamat penciptaan manusia. Kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Siapa di kalangan kamu yang baik amalan, Allah Ta'ala tak kata kepada kita di sini, tak kata kita di sini sebagai orang yang baik amalan, orang yang tinggi darjat, orang yang dia kata Allah Taala nak tengok kita yang terbaik amalan. Dia tak ada comel ke, lawa ke, uduh ke, molek ke. Yang pentingnya Allah nak tengok amalan kita. Maka yang menjadi perhitungan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, amalan bermula daripada mana? Amalan bermula daripada hati. Kemudian dipancarkan anggota. Karena itu di antara doa Nabi Ibrahim AS. Para jemaah tengok doa Nabi Ibrahim dalam suratul Hasyri. Doa Nabi Ibrahim ni doa yang sangat penting untuk kita baca. Sebab Nabi Ibrahim ni di antara Nabi yang sangat lembut orangnya. Maka dia banyak berdoa, banyak doa-doa yang diajar dalam Al-Quran ini mari daripada Nabi Ibrahim. Para peserta boleh tanda surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara bermula daripada ayat 85
Ibrahim kata, maaf, belum ada tu lagi. Banyak lagi doa 83. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah kepadaku hikmah dan masukkan aku dalam kumpulan orang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan lidah aku ni yang benar sepanjang masa. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku ni orang yang boleh masuk dalam surga an-na'im. Waghfir li abi. Sampai di sini kita ada masalah untuk kita jadikan doa. Sebab Nabi Ibrahim dia doa untuk ayah dia. Ayah dia tak beriman. Dia kata waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Berilah keampunan kepada bapa aku kerana ayah aku itu sesat. Ayat ini, doa ini kalau kita nak baca tidak sesuai dijadikan doa sebab kita tak nak hukum ayah kita sesat. Kecuali bagi sahabat kawan-kawan kita yang non muslim yang ataupun yang mualaf yang keluarga dia belum Islam, itu boleh. Yang saya nak sebutnya ini, kita berambil untuk doa kita ambil doa 87. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak bina. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Kalau tuan-tuan nak ambil doa, bermula daripada ayat 87, boleh. Ya, 87 sehingga 89, sesuai. Kalau ambil yang awal tu ada masalah sedikit sebab dia doa kepada ayah dia yang bukan Islam. Jadi kalau kita nak doa ayah kita tak boleh lah. Baik. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok ujian yang paling besar yang awal ditilik iaitulah tentang hati manusia. Sebab apa hati itu? Hati itu menjadi mahabbah an-nazar, tempat tilik Allah Ta'ala tengok kepada hati manusia. Maka di situlah bermulanya iman itu mari daripada mana? Iman kita kata dengan lidah, tasdik dengan hati. Oi. Kalau ada orang datang nak beriman, dia kata dia duduk termenung depan kita. Termenung. Kenapa awak? Saya beriman. Mengucaplah 2 kalimah syahadah. Dia tak mengucap, tak jadi iman. Mana iman itu mesti disebut an-nutqu bil lisan, kena kata dengan lidah. Kemudian tasdik dengan hati, kemudian beramal dengan anggota, menyatakan, menzahirkan apa kepercayaan yang ada dalam diri kita. Itu dia panggil, barulah kita jadi jelas. Baik, para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama Allah cerita kepada kita, dia uji kita ni, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang lebih baik. Dalam surah Al-A'raf, satu lagi ayat saya baca. Dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala sebut, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami uji kamu dengan kesenangan. وَالسَّيِّئَاتِ susah. Tujuan apa? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, supaya kamu kembali kepada Allah. Surah Al-A'raf ayat 168. Jadi 2 ayat ini, kita ambil ayat yang pertama, surah Al-Mulk ayat 2, ayat yang kedua suratul A'raf ayat 8, maka di situlah kita akan nampak para peserta sekalian, Allah Ta'ala letak ujian-ujian ini sebagai apa? Sebagai batu tanda orang ni boleh terima, orang ni tak boleh terima. Ana tengok dalam laporan yang dibuat oleh pihak polis, juga pihak kesihatan, zaman pandemik ni ramai juga angka orang yang bunuh diri. Bunuh diri bukan satu. Dulu kita dengar cerita bunuh diri ni bila pergi ke Jepun ya. Ana pergi ziarah sahabat saya di Osaka di Jepun. Kita alhamdulillah dalam misi ziarah itu kita telah dapat menubuhkan sebuah pusat dakwah. Nama dia JDC, Japan Dakwah Center di Osaka. Kalau pihak IPG ada program di Jepun, dipersilakan untuk buat kerjasama dengan JDC. Sebab banyak pelajar-pelajar sekarang. Hari ini alhamdulillah kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook JDC, kita boleh tengok
seminggu, 2 minggu ada je yang masuk Islam, yang bersyahadah di pusat dakwah kita ni. Jadi waktu anak pergi sana, dia kata, Ustaz Abu Anas, dia bawa kita berjalan. Dia kata di sini ditulis, di taman-taman bunga ditulis, tidak dibenarkan membunuh diri di sini. Kita kata, Masya Allah, kita di Malaysia ni paling tinggi, majlis perbandaran marah pun, jangan buang sampah di sini. Tapi di Jepun, dia tak kata jangan buang sampah. Sebab memang orang Jepun jaga sampah. Tapi dia tulis apa? Jangan bunuh diri di sini. Kita kata, Masya Allah. Negara hebat. Tapi kosong daripada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, ujian dia lebih besar. Orang lain buang sampah, dia pergi buang nyawa. Tengok, manusia tak erti. Kita kata kalau Jepun sudah pandai teknologi buat nyawa, dia nak bunuh diri, logik juga. Ini nyawa belum pandai reka, tiba-tiba kita pergi bunuh diri. Kenapa? Maka dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang terkenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Sabda Nabi SAW, "Nata'ajaban li amril mu'min." Ajaib betul, pelik betul urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Nabi kata semua urusan orang mukmin baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kelebihan ini tidak dapat kecuali bagi orang yang beriman. Apa dia? In asabathu sarra'a syakar. Kalau mereka dapat kesenangan, dia syukur. Fakana khairan lahu, maka syukur itu lebih baik untuk dia. Wa in asabu darra, andainya mereka ditimpa ujian, kesusahan, sabar, dia sabar, fakana khairan lah, maka itulah yang lebih baik bagi dia. Jadi dalam hadis ini rawahu Muslim, kata di para ulama hadis ini menunjukkan fadilah al-iman. Kelebihan iman dalam diri kita ini tak sama dengan yang lain. Orang yang beriman akan bunuh diri. Sebab dia tahu ujian Allah Azza wa Jalla ini, Allah Ta'ala beri ujian dengan dua permintaan, sabar, syukur. Ujian kita lalui dalam hidup kita ni, dua ujian yang mesti dilalui. Ujian yang pertama, dia panggil ujian kesenangan. Ujian kesenangan. Kita kadang-kadang bila ditimpa kesenangan, rasanya lebih payah nak sabar daripada ketika ditimpa kesusahan. Tak, senang. Kenapa jadi macam ni? Ana dalam ilmu tadabbur, alhamdulillah, ana kata ini di antara hikmah PKP. Hikmahnya datangnya corona telah mengubah banyak gaya hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan nampak hari ini, kita tengok dalam sudut amanatut ta'lim. Amanah pendidikan yang dipikulkan ke atas kita juga besar. Corona telah mengubah hidup kita banyak perkara. Biasa dulu kita terkurung di rumah ya. Sekarang ni kita di luar rumah saja. Sekarang ni terkurung di rumah. Kita tahu bagaimana orang kena kurung. Kita kurung tak apa. Lama masuk, orang lain kalau kurung, yang duk kaih pagi, makan pagi, macam mana kita dapat? Itulah timbul macam-macam idea sekarang dah. Sampai peringkat kena angkat bendera putih lah. Tak kira lah apa tujuan, apa matlamat. Yang pentingnya, matlamatnya mereka nak mencari makan. Mana corona telah mengubah gaya hidup kita, sehingga orang yang dulu suka berjalan, travel sana sini, sekarang ni terkurung. Tak usah kata pergi jauh, nak pergi Mekah, nak pergi haji umrah pun dah 2 tahun dah kita ni dikurung oleh corona, tak dapat pergi haji. Masjid ditutup. Sangat bahaya. Masjid ditutup. Di antara negeri yang sangat kuat kawalan di masjid, negeri saya ni. 4 bulan baru ni, 4 orang dia dibenarkan solat. Baru 2 minggu ni boleh 40 orang solat Jumaat. Mungkin negeri di IPG ni, negeri Besut Terengganu ni lebih terbuka nampak. Lebih awal lagi buka pintu. Jadi maknanya kita nampak mari kurungan corona ini di antara hikmah. Bila kita tak boleh buat, maka kita akan gunakan alat-alat media yang ada. Di antaranya kita buka kelas tadabbur. Saya setiap pagi selepas solat subuh bertadabbur Quran.
sudah lebih daripada sepanjang tahun ni sudah hampir 15 juzuk kita tadabbur Quran. Kita kata ini nikmat yang memang sukar untuk nak dapat. Mana ada orang nak mengaji pagi-pagi. Lainlah daripada hari cuti, mungkin pagi Jumaat, pagi Sabtu boleh kot. Kan? Tapi dengan adanya PKP, inilah ilmu yang kita dapat. Dulu kita tak ada ni. Mazhab main Zoom, Google Meet ni tak ada. Sekarang ni sudah menjadi satu fenomena dah. Bahkan semua benda pakai Google Meet. Dah. Buat majlis majlis hari keluarga, Google Meet juga. Dah nak balik tak boleh, nak merentah negeri tak boleh. Kalau merentahkan kena kluster keluar, kluster raya pula, orang bising pula. Ni lah orang tak bagi balik, dia balik juga. Akhir kali keluar kluster. Apa nak buat? Maka kita, sifat orang mukmin, kita kena ambil dua-dua ujian. Ketika Allah Ta'ala uji kita senang, Alhamdulillah. Ketika Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kita kata kita sabar, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Jadi ujian Allah Ta'ala timpa ke atas kita ni dengan dua cara. Sama ada ujian melalui agama, ujian keduniaan. Kita nak ujian agama ni bagi kita orang baik-baik ni, insya-Allah. Susah juga tak dapat pergi masjid ni. Kecewa, letih, macam-macam kita terasa sempit dunia. Kan? Maka ujian kita hari ni, bila orang ada ilmu, bagaimana kita nak sampaikan ilmu itu kepada pelajar-pelajar kita. Lebih-lebih lagi ujian yang menimpa para pendidik, para guru, para pendakwah, kita terpaksa kena melalui jalan yang begini agak sukar. Mengajar macam ni susah ni. Saya kalau mengajar berdepan, secara semuka, saya kata seronok tengok. Berapa ratus orang ada di sini, penuh dewan kita, dewan IPG ni. Tapi dengan sini kita pun tak nampak. Kadang-kadang kita nampak di skrin muka kita yang ada. Seolah-olah kita seorang yang ada di sini. Apalagi para pensyarah yang menghadapi pelajar-pelajar. Kalau kita suruh dia buka data, suruh buka kamera, maaflah. Maaflah pensyarah, maaflah ustaz, data tak cukup. Pula dah. Bila dia tutup kamera, kita panggil tak jawab dah. Duduk mana? Ana sekali buka rahsia. Bila kita panggil nama pelajar, Muhammad, rupanya waktu dia tinggal laptop dia tadi, dia semak dia jaga. Mak dia tengok. Dia tak off, dia tidak mute dia punya suara. Mak dia, Mak, cepat, ustaz panggil mu cepat. Kata tak apalah, mak dia jawab pun, okeylah tu, kira ada lah dalam kelas. Mak dia tolong jawab. Itu nasib baik juga berjawab. Kalau langsung tak jawab, lagi dahsyat kita punya kan. Maka kita mengatakan ini ujian yang besar. Ada pensyarah kata kalau tambah lagi 2 semester lagi ngaji lagu ni, masuk hospital jiwa kita nampak pasal. Cakap seorang, tak tahu manusia duduk kat mana, anak murid ada ke tidak, Allahumma musta'an. Kita mengatakan inilah ujian yang sangat yang kita lalui ini, kita sabar, insya-Allah. Maka kesabaran itu yang penting dalam hidup kita ni, para peserta sekalian. Tak mungkin masuk dunia ni tidak ada ujian. Maka ujian itu Allah Ta'ala beri kepada kita 3 ujian. Allah beri kepada kita 3 ujian. Ujian yang pertama, ujian melakukan ketaatan. Ujian beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, itu dipanggil ujian yang pertama. Kita baru je salat subuh. Salat subuh ni ujian juga. Tama-tama musim sekarang ni hujan malah. Allah, berasa nak bangun tu berasa sedap, lain macam. Dulu kelang kabut, pukul 5.30 bangun dah. Buat makanan ke anak-anak sebab nak pergi kerja. Sekarang ni ujian pula, sedap tidur pula. Masya Allah. Mana ujian yang pertama dia panggil ujian di dalam melakukan ketaatan. Nak taat, payah juga. Musim Covid ni, pandemik baru ni, orang-orang yang dapat surat merentah negeri, dia kata cabaran besar. Berhenti di masjid, pintu tutup. Berhenti sini, tutup. Akhir sekali bawa sejadah, bawa tikar atas kereta, bawa air siap-siap. Sampai waktu nak solat, berhenti kat mana-mana. Ainama adraktum fasalu. Nabi SAW sebut, di antara keistimewaan umat aku ini, di mana tempat mereka jumpa solat, berhenti solat. Alhamdulillah, kita kata nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, kita boleh solat di mana saja tempat kita ada. Nikmat. Alhamdulillah. Baik, itu dipanggil ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ujian meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat.
Payah juga ni nak tinggal maksiat ni. Terutama sekali maksiat yang tak jadi maksiat. Dalam bahasa orang sekarang dipanggil beberapa kategori maksiat yang telah dinormalisasi. Sebab itu bahayanya sistem normalisasi ni di dalam ilmu pendidikan. Sebab bila dah terbiasa, nampak macam biasa. Macam apa dia maksiat yang sudah jadi normalisasi dalam hidup manusia ni, yang tak dianggap maksiat. Boleh sebut ke? Ni warga IPG ni orang hebat belakang kan? InsyaAllah. Rokok. Weh, nak tinggal rokok bukan main. Ada orang yang ikut kuliah kita bertahun-tahun. Tapi sekali-sekala serempak dengan kita, kepala tangan juga ni. Kata panah tangan tu. Dia apa? Dia ada rokok mulut, tengok kita mari, dia penyek sini. Dari rokok tak sempat mati, kata meletup. Dia pun malu. Kita dengan sebab tu baru dia tinggal rokok. Tak apalah Ustaz, sekat ni. Lepas pada ni saya berhenti sungguh lah. Rupanya 3 tahun, 4 tahun kau ikut kuliah, aku duduk sengit, tu ganggu depan kita, tetap berhenti lagi. Payah nak tinggal benda yang sudah jadi kebiasaan. Yang ketiga barulah datang as-sabru 'alal masaib, sabar di atas musibah yang menimpa kita. Kita sekarang ni bila kita nampak sabar, kita nampak musibah. Sabar ujian, kita nampak ujian kesusahan. Ujian pandemik. Kita tak nampak ujian dalam bentuk kesenangan. Ujian dalam bentuk kemewahan. Dalam kelas tadabbur yang saya bawa ini kepada peserta sekalian, di antaranya, kalau tuan-tuan rajin boleh tengok dalam YouTube, ada rakaman dia, tulis Halaqah Abu Anas Madani. Cari playlist tafsir suratul Ankabut. Allah, kita nampak bagaimana Qarun sebagai surah Al-Qasas surah Ankabut dideburkan. Qarun ni dia panggil contoh kepada ahli korporat yang asalnya Islam menjadi takabur, sombong, angkuh sebab kekayaan. Tengok, ujian senang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beza di antara Fir'aun dengan Haman. Fir'aun, maharaja yang mengaku Tuhan. Penguasa besar dunia masa tu. Haman, pegawai yang setia. Yang menurut perintah. Apa dia Fir'aun perintah? Dia tak bantah. Tengok, 2 kategori. Kategori yang pertama, penguasa besar. Kategori yang kedua, pengikut setia. 2. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Para asatizah ustaz kita ni, ustazah. Kita cakap sedap ya. Oh, Fir'aun. Perdana Menteri dia Haman. Menteri Keuangan Fir'aun, Qarun. No. Qarun bukan pengikut Fir'aun. Qarun entiti tersendiri. Bila? Munculnya Qarun selepas daripada Fir'aun tenggelam dalam laut. Dia 2 orang yang jadi masalah kepada Nabi Musa selepas daripada Fir'aun mati. Dari sudut agamanya, Musa Samiri. Musa Samiri di antara pengikut yang merentasi Laut Merah selepas daripada lari daripada Fir'aun dan Qarun. Jadi kalau ada penceramah kata Qarun ni Menteri Keuangan Fir'aun, kita kata no. Lah. Kita betul balik. Saya pun rasa ada terlepas pandang juga belum ni. Dalam ceramah kita lepas-lepas kita kata, tapi bila kita tadabbur balik, itu ilmu tadabbur mana kita teliti ayat. Oh, rupa-rupanya tak ada kaitan Qarun dengan Fir'aun. Sebab dia pengikut Musa. Cuma binasanya Qarun dengan sebab Allah uji dia dengan kesenangan. Jadi manusia ni binasa dengan 2 sebab lah. Satu senang ataupun terlalu susah, kekuasaan ataupun penindasan. 2 benda yang berlaku dalam dunia ni, sama ada penindas atau ditindas. Takabur dengan sebab kesenangan ataupun kesusahan yang melampau. 2-2 tu kita tak mahu. Karena itu dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal minal kufri wal faqri. Tengok, Nabi kita kembar doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku minta berlindunganmu daripada kufur dan fakir. Oh, masyhur orang ceramah tu, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakir itu membawa kepada kekafiran. Itu tidak sahih hadis itu. Jangan sebut hadis. Kalau kata-kata analisa mungkin kita buat.
Baiklah, 3 siri telah kita bincang, maka kita balik kepada amanah tanggungjawab. Mujahadah di dalam menunaikan amanah taklim, amanah pendidikan, amanah pengajaran kepada guru-guru, kepada pelajar-pelajar adalah suatu perkara yang mesti kita ambil perbincangan kita, lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di pendidikan ini, bahagian pendidikan sangat besar. Maka seorang ulama nama dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni seorang sahabat yang warak. Kalau kita nak tengok ikon sahabat yang warak yang menjauhkan diri daripada pemerintahan, pemimpin, Abu Dzar. Sehingga di zaman pemerintahan Allah Ta'ala dah buka dunia itu sudah luas. Sayyidina Umar dia merintah 10 tahun. Dia sudah pergi ke banyak luas negara-negara. Rom sudah jatuh. Parsi sudah jatuh. Yang kawasan dia lah. Kawasan Iraq, kawasan di Syam. Sudah jatuh. Dan zaman Sayyidina Utsman, negara semakin kaya, semakin senang. Abu Dzar membawa diri. Duduk di satu tempat nama dia Rabazah. Rabazah ni dalam 150 km dari Masjid Nabi. Ke arah Qasim, jalan ke Riyadh. Abu Dzar ni kata apa? Dengar. Para pendidik, dia kata, Al-alim wal mut'allim syarikani fil khair. Alim, guru dan pelajar bersyarikat mencari kebaikan. Guru memberi ilmu kepada pelajar. Pelajar mengambil ilmu dari guru. Mana dua itu syarik. Wasairun nasi hamajun la khairafi. Orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak mengajar, itu dia panggil manusia yang tidak ada kebajikan kepada mereka. Maka Abu Dzar kata, kun aliman. Sama ada mu jadi guru, au muta'alliman, atau jadi pelajar, au mustami'an. Kalau tak, peringkat yang ketiga, dia panggil peringkat pendengar. Kita ni, pelajar ni macam murid-murid dengan guru dalam kelas, itu dia panggil pelajar. Tapi kalau kita kuliah di masjid, ada ke penuntut ilmu ataupun mustami'. Mustami'an, maknanya pendengar saja ada. Dalam pemerhatian saya, mungkin kita boleh kongsi maklumat nanti, dengan para pensyarah-pensyarah yang banyak ilmu tentang pedagogi, tentang apa, macam-macam istilah kita ada. Kan? Dalam perhatian anda, kebanyakan kuliah-kuliah umum kita di masjid, di surau, banyak mustami'. Walaupun anda di antara cara kuliah yang anda sampaikan, kebanyakannya anda guna kitab. Mengajar di masjid ni kitab Bahrul Madhi contohnya. Yang sini kitab Fathul Mu'in, yang sini kitab Sunnah Mu'amalanku, yang sini. Tapi nak kempen pelajar bawa kitab, dia beli kitab. Minggu depan tak ada kitab. Kenapa? Tinggal macam-macam. Jadi kita kata zaman Imam Syafi'i dulu, saya tengok kata-kata Syafi'i, dia sindir penuntut ilmu zaman dia. Contoh kena ingat, Syafi'i lahir tahun 150. Syafi'i lahir pada 150, dia meninggal 204. Muda lagi umurnya, 50 lebih sekian. Syafi'i kata, siapa dia hadir ke majlis ilmu tanpa kertas, tanpa kalam, seperti orang pergi ke tempat pengisar gandum, tak bawa gandum. Tengok saja. Jadi zaman kita ini boleh katakan mustami' yang ada. Tapi tak apalah. Mustami' pun mereka dengar. Zaman kita pula ada rakaman, ada live. Jadi sekurang-kurangnya dia dengar, dia boleh ulang balik kalau nak ulang. Kalau nak ulang kan. Tetapi kata Abu Dzar, wala takunir rabi' fatahli. Jangan jadi yang keempat, binasa kamu. Apa dia yang keempat binasa? Guru pun tidak. Pelajar pun tidak. Mendengar pun tidak. Jahil tukir kata orang, tidak belaka, tapi pengulas utama. Dia panggil ilmu netizen hari ini. Ilmu netizen yang ada di zaman kita ini, para pensyarah sekalian, lebih tinggi daripada mufti, lebih tinggi daripada qadhi. Sebab kalau kita tengok dia ulas kepada pandangan yang dia tak suka, apa dia tak tulis dekat Facebook pejabat mufti ke, dia tak peduli siapa aja. Baik, itu pesanan Abu Dzar
radhiyallahu kepada kita. Seorang lagi ulama, nama dia Umar bin Abdul Aziz. Saya suka sangat para pendidik, warga pendidik ni kaji riwayat hidup Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah yang sangat masyhur. Waktu pentadbiran dia pendek je. 2 tahun lebih. Tapi terserlah keadilannya, kesaksamaannya dan Masya Allah kewarakannya. Sehingga pada zaman itu tak ada orang nak terima zakat. Tak ada orang boleh terima zakat. Sebab apa? Orang senang semua. Masya Allah tabarakallah. Baik. Mic Datuk tak buka. Apa dia tutup? Baik, Umar bin Abdul Aziz, semula balik. Kita berhenti setakat Umar bin Aziz ni kan? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala wa radhi anhu, waktu dia muda dia jadi gubernur. Mewah hidup dia. Waktu jadi gubernur mewah. Setelah dia jadi khalifah, bertukar watak dia menjadi seorang al-khalifatus zahid, khalifah yang warak, yang zuhud. Tak ada lagi kemewahan. Orang pergi tanya dia, ya khalifah, ya Amirul Mukminin. Sepatutnya waktu inilah waktu kamu jadi mewah, kamu dah jadi khalifah. Dengar tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata motivasi yang cukup menyentuh perasaan kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhi anhu kata apa? Dia kata waktu aku muda dulu, nafsu aku nak jawatan. Jadi gubernur, dapat. Aku nak kahwin anak khalifah, dapat. Bermenantukan khalifah. Bila aku jadi gubernur, aku nak jadi khalifah. Bila aku jadi khalifah, tak ada lagi jawatan yang paling tinggi daripada khalifah. Maka ketika itulah nafsu aku yang lebih tinggi, iaitulah aku nak syurga. Dia panggil dalam bahasa, dia panggil an-nafsu tawaqah. An-nafsu at-tawaqah. Nafsu yang sentiasa mencari yang ke atas. Bila aku dapat khalifah, apa lagi jawatan yang ada? Dunia di tangan aku. Ketika itu nafsu aku tak puas, aku nak syurga, maka bertukar watak Umar bin Abdul Aziz daripada seorang gubernur yang mewah menjadi khalifah az-zahid rahimahullahu taala. Baik. Menarik cerita ini. Bertukar watak. Sehingga di saat dia nak mati, orang pergi tanya dia, Khalifah Umar, ma tarakta li abnaik? Apa yang kamu tinggal kepada keluargamu? Mu tinggal apa kepada anak-anakmu? Umar terkejut. Anak dia kecil-kecil. Dia mati muda. Anak dia ramai, tapi kecil lagi. Allahu Akbar. Dia kata apa? Kata Umar bin Aziz, dia kata aku tinggal kepada mereka keyakinan. Yakin dengan pendidikan yang aku beri, insya-Allah. Umar kata, kalaulah anak aku ni soleh. Anak aku ni soleh. Fallahu yatawalla salihin. Allah akan jaga orang soleh. Aku tak tinggal duit, tak apa. Wa in kana ghaira zalik. Kalau anak aku tidak soleh, taleh, maka aku tak tinggal harta untuk mereka berjoli bermewah-mewah. Mati Umar bin Aziz, tak lama lepas pada itu, orang tengok anak-anak dia bukan penerima zakat, tapi anak dia pengeluar zakat. Tengok berkat daripada ayah. Baik. Yang saya naknya ilmu pendidikan. Dia panggil pedagogi apa benda yang ilmu pendidikan ni. Kata Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazim. Dia tulis kepada seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, kata unzur, dia khalifah. Dia kata kamu tengok
Mana-mana hadis Nabi SAW yang dapat riwayat, faktubhu, tulis, catat. Ini dia panggil ilmu tadwin sunnah. Ilmu membukukan hadis. Fa inni khiftu durusal ilma wa zahabal ulama. Aku bimbang ilmu ini akan hilang, ulama-ulama besar akan mati. Maka dengan itu kata di Umar, wal tafshul ilma, sebarkan ilmu seluas-luasnya, wal tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Nah, kamu semua orang ada ilmu mengajar orang yang tidak ada ilmu. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Ilmu itu tidak akan binasa sehinggalah orang tidak lagi bercakap di publik, dia bercakap senyap-senyap. Dia panggil ilmu yang ajar senyap-senyap ini ilmu yang biasanya membawa kepada kebinasaan, sebab orang tak berani bercakap di publik kerana ilmu itu ajaran sesat. Ini bahaya. Kita kan orang ajaran sesat ni dia punya perangkat dia tinggi. Bila orang nak mengaji dengan dia mula ajar, awak ni peringkat syariat je ni. Peringkat syariat. Bila nak jadi makrifat, tengok ni. Akhir kali orang ni tak solat, orang ni macam-macam berlaku. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia kata kita kena sebarkan ilmu, kena ajar. Dan seorang lagi tokoh pendidikan, kalau nak habis masa pengurusi kena maklumkan ni, saya kalau boleh bercakap ni seronok je. Lebih-lebih lagi kalau bercakap dengan para pendidik ni, sebab kita nak kongsi-kongsikan pengalaman dalam ilmu pendidikan, bagaimana terlebih-lebih zaman Covid ni, zaman pandemik ni, kalau tuan-tuan belajar mengajar di kuliah saja, anak ni daripada pagi lagi kuliah di masjid, kemudian mengajar pula di kolej kias dengan pelajar, kemudian kita mengajar pula ni di jemputan macam-macam. Saya ambil yang terakhir pengurusi. Seorang lagi tokoh pendidikan, tokoh ulama, nama dia Amru bin Atabah. Amru bin Atabah ni orang hebat. Dia tulis surat kepada guru anak dia. Dia tulis surat kepada guru anak dia. Dia kata, liyakun awal islahaka liwaladi. Mula-mula kamu nak mengajar anakku, kamu nak didik anakku, yang pertama sekali, islahuka li nafsik. Membetul dirimu dulu. Allahu Akbar. Betul dulu. Mu nak suruh anak aku solat, mu kena solat. Nak suruh anak aku tahajud, mu bangun tahajud. Nak suruh anak aku puasa, mu puasa dulu. Nak baca Quran, kamu baca Quran. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Mata anak-anak aku duk tengok apa yang dibuat oleh guru. Allah. Fahal hasan indahum ma sana'ta. Apa yang dibuat oleh guru, maka pelajar menganggap dia baik. Wal qabih indahum ma tarakta. Yang buruk itu apa yang kamu tinggalkan. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita simpulkan pembentangan dengan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia kata, ini kata-kata hikmah Imam Ghazali, tubuh kita ini pada permulaan lemah, kecil, nak makan nasi pun kena lenyek masuk dalam mulut, kemudian dia kuat sehingga dia sihat. Fakazalikan nafsu. Demikianlah jiwa manusia, awalnya lemah, tapi dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan ilmu akhlak, dengan pengisian ruhani, dengan ilmu yang beri, maka nafsu kita juga terdidik. Kita kata Masya Allah, betapa besarnya ilmu, betapa besarnya ilmu pendidikan yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Maka di saat ni, bila kita mari zaman wabak, zaman Covid ini, di antara perkara yang kita kena utamakan, kita kena besarkan para pendidik sekalian, iaitulah bagaimana kita nak menghadapi suasana yang ada. Jadi mengajar PDPR walaupun nampak simple, tapi mencabar kita. Yang kedua, kita juga kena tutup rahsia anak-anak pelajar kita ni. Kadang-kadang budak-budak ni dia buka gambar-gambar macam-macam keluar dalam tu. Tengok rumah dia buruk ke, rumah dia ke, mak dia lalu tak tutup aurat dan sebagainya. Jadi pihak pendidik juga mesti jangan duduk serik gambar, pergi sebar kepada orang. Kita mengatakan ini di antara perkara yang tidak baik yang berlaku di zaman kita, zaman musim Covid ini. Dan anda rasa masa kita agak terhad, pengurusi dah bagi isyarat. Dah, pengurusi bagi isyarat dah. Ya Datuk, kita Datuk, kita
akan teruskan lagi dengan mungkin ada sedikit sesi soal jawab Datuk boleh Datuk Silakan. Okey untuk sesi yang kedua saya nak buka kepada rakan-rakan sahabat muslimat yang berada bersama kita pada pagi ini. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan mendengar sedikit kupasan yang begitu panjang lebar mendalam menusuk kalbu kata orang tak daripada yang berbahagia Datuk. Ada tersirat soalan-soalan yang mungkin nak dikemukakan kepada yang berbahagia Datuk. Okey silakan. Okay, saya bagi ruang kepada para peserta untuk bertanya soalan direct kepada Datuk. Silakan. Silakan. Ada ke? Assalamualaikum. Salam, ya okey. Assalamualaikum. Salam, fadhal. Jazakumullah atas penjelasan yang diberikan. Nak minta penjelasan yang lebih lanjut berkenaan dengan doa daripada Quran yang Datuk baca tadilah. Yang Datuk khuzini yaum yam'atsun dan sebagaimana yang diberitahu dalam Quran ni banyak doa Nabi Ibrahim. Ya. Termasuklah dalam surah Ibrahim sendiri yang menjadi polemik dalam kalangan mungkin agamawan dan juga masyarakat umum yang mahu berdoa dengan doa ini, iaitu Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, dalam surah Ibrahim, doa Ibrahim. Jadi minta Datuk ulas sedikit berkenaan dengan domain ni yang dikatakan kalau tu imam baca tak boleh baca Rabbi ja'alni muqimas salah, kena tukar Rabbana dan sebagainya lah. Mohon Datuk penjelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Rosli. Dia doa dalam solat ni ada dua kategori. Terutama sekali doa dalam Quran. Kalau kita baca Quran, kita tak boleh tukar dhamir. Rabbi ja'alni jadi Rabbi ja'alna, jangan. Itu mana menukar Quran. Tapi kalau ayat Quran dijadikan doa, itu dia panggil iqtibas. Iqtibas maknanya kita ambil kata-kata itu daripada Al-Quran. Tapi bukan jangan niat baca Quran. Kita niat berdoa. Tak apa kita kata Rabbi ja'alna. Rabbi ja'alna muqimina. Tetapi kalau kita jadi imam, tapi kalau kita doa dengan keluarga kita, tak ada masalah sebab Ibrahim sebut di belakang itu wa min dzurriyyati. Maksudnya kalau kita nak jadi imam, di antara adab orang imam ni, dia tak boleh doa seorang dia. Contohnya kata kalau imam tu baca doa Rabbighfirli wali walidayya, kan dalam Quran juga Rabbighfirli wali walidayya, tak boleh kita amin sebab dia doa untuk dia saja. Maka kita kena tukar Rabbighfir lana. Barulah jadi doa. Jadi dalam masalah doa yang diambil daripada Quran, kita kena tengok dua kategori lah. Kalau kita niat baca Quran, tak boleh tukar. Tapi kalau kita berdoa dengan doa format kata-kata daripada Quran, itu boleh. Sama juga dalam doa, dalam sujud. Dalam sujud, kita tak boleh baca Quran. Tetapi kalau doa daripada Quran, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu menarik. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Rosli. Silakan yang seterusnya kalau ada lagi. Okey, silakan kalau ada lagi soalan. Assalamualaikum. Saya tanya Datuk. Salam. Tentang tadabbur Al-Quran ni, dia macam mana Ustaz? Daripada saya dengar yang daripada Ustaz daripada Pakistan, mungkin beza ke ataupun Ustaz daripada maksud ia tadabbur suatu ayat ataupun dalam My Quran Time ke, atau sama ke macam mana Ustaz? Betul. Cuba ulah dan apa dia orang tu kata? Tadabbur dia punya mana lebih baguslah kita dengar Ustaz dapat tadabbur satu Al-Quran, tadabbur satu ayat kan. Dia ada daripada Pakistan, kelulusan daripada Maroko, daripada Timur Tengah, daripada Indonesia. Dia maknanya mana penceramah tu ke? Maksud penceramah tu? pentadabbur. Pentadabbur kita tak nak bagi negeri. Penceramah dia tadabbur satu ayat tu kan. Mana kita kena tengok kepada orang yang ceramah. Orang Malaysia pun hebat juga dalam sebab tadabbur.
pensyarah-pensyarah kita di IPG ni pun ada. Cuma yang membezakan di antara tafsir dengan tadabbur. Kalau tafsir Quran, tak ada perbezaan. tafsir Quran lain. Tafsir ni kita kena mula dengan sabab nuzul Quran ni mari daripada mana, dari sudut huraian bahasa dia nya apa benda. Pasal tu kita tengok dalam tafsir kan ditulis mufradat. Mufradat dia mula dengan lafaz dulu. Lafaz ni satu huraian. Kemudian sabab nuzul ayat. Kemudian apa kata ulama kepada ayat ini. Kan barulah selesai perbincangan tafsir, dia panggil tadabbur ni kita punya hanya fikir saja. Macam ayat yang kita baca tadi, Nabi Ibrahim AS berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hina aku pada hari dibangkitkan. Itu perlu pada tafsir. Jadi ulama tafsir macam mana, akhir sekali, illa man atallaha biqalbin salim. Ibrahim kata, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati sejahtera, maka kesimpulan kita tadabbur Quran bahawa Tuhan nak hati itu sejahtera. Kalau setakat bawa benda tu benda ni tak jadi semua kalau hati tidak ikhlas dalam ibadat. Jadi kesimpulan tadabbur ayat ini kepentingan ikhlas. Itu dipanggil ilmu tadabbur. Mana tadabbur dia ambil satu. Macam tadi subuh saya kuliah tafsir surah Al-Ankabut kan, Allah Taala sebut di akhir ayat Tuhan kata innahu bima tasnauna. Tengok saya ambil ayat biar penuh. Baru tuan-tuan rasa nampak dia punya perbincangan ataupun perbahasan. Bila kita kata Allah Taala sebut apa yang kamu baca tu dalam surah Al-Ankabut, Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuhan kata, peranan solat mencegah mungkar fahsyak. Wala zikrullah. Tapi objektif besar solat itu nak ingat kepada Allah Taala. Maka di akhir ayat Tuhan kata wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Ulama tadabbur dia pegang di sini bahawa kita kena solat dengan betul, kita kena zikir dengan betul sebab Tuhan tengok apa yang kita buat. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Tadabbur ni dia ambil ekor, dia ambil isi bagaimana pelaksanaan di dalam kehidupan. Kita tak usah tengoklah ayat tu tentang Ibrahim ke, tentang Namrus ke, tentang Abu Jahal ke. Kita nak tengok bagaimana nak merealisasikan satu perkara dalam kehidupan. Itu sangat dia panggil sebab tu tadabbur ni tak perlu banyak. Mungkin satu ayat satu hari. Setengah ayat satu hari sudah cukup. Itu beza di antara tafsir dengan tadabbur. Wallahu a'lam. Jadi tentang negeri-negeri tadi saya tak nak bagi geografi lah. Geografi tadabbur ni. Yang pentingnya di mana kita selesa dengan ustaz mana yang kita rasa selera kata orang, kita tadabbur dengan dia. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Okey, Datuk ada satu lagi daripada Encik Ibrahim. Okey, Encik Ibrahim silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Saya selalu mendengar ceramah-ceramah Datuk ni. Saya amat seronok. Tadi pun saya nak left daripada grup ni. Tapi bila dengar banyak apakah ilmu-ilmu yang Datuk sampaikan ni selalu sedap terdengar. Jadi saya ada satu soalan je Datuk. Ya, sila. Soalan ni sebenarnya mudah sangat. Tapi saya nak tanya juga Datuk. Tadi saya dengar Datuk kata kita manusia ni diuji oleh Tuhan dengan dalam dua bentuk. Satu, Tuhan uji kita dengan kesenangan. Yang kedua, Tuhan uji juga kita dengan terlalu susah ataupun kesusahan yang sangat melampau. Saya kata soalan saya ni senang sangat, mudah sangat, tapi saya nak tanya juga Datuk, mengapa kita diuji demikian? Silakan Datuk. Terima kasih kepada Cik Ibrahim. Dalam ayat yang kita baca awal tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul malam ni kita balik tadabbur awal surah Al-Mulk yang kita baca, Allah kata aku letakkan ujian itu aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Maknanya kalau kita dapat nikmat, kita syukur, itulah yang terbaiknya.
bila kita dapat, na'udzubillah, kita diuji Allah Ta'ala dengan kesusahan, kita sabar, itulah yang terbaik bagi kita. Maknanya, dunia ini, dalam bahasa Arab dia panggil, dunia ini darul ibtila. Dunia ini semuanya medan ujian. Medan ujian. Kalau kata dunia yang tempat relax, bukan. Allah uji kita dengan 3 perkara tadi. Uji dengan lakukan ibadat, Allah Ta'ala uji dengan tinggalkan maksiat, Allah uji kita dengan sabar di atas musibah. Tapi bila sampai ke akhirat esok dalam syurga, syurga bukan lagi negeri ujian, bukan lagi negeri taklif. Sebab itulah orang dalam syurga, dia tak ada solat apa dah. Lidah dia bersyukur je. Alhamdulillah, qalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa? Di atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita kata alhamdulillah. Baik, itulah respon ringkas saya lah kepada Cik Ibrahim. Silakan pengurusi kalau ada lagi. Okey, mungkin soalan terakhir daripada muslimin muslimat. Kita terima satu lagi soalan. Kalau ada. Sekarang ni dah boleh ya? Salam ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Contoh dalam membentuk hati lah, mungkin kita cuba untuk beribadah lah. Kadang-kadang datang bila kita buat ibadah atau kita zikir dan sebagainya, datang macam niat kita yang asalnya ialah untuk mendapat balasan yang baik nantilah. Dan juga orang kata yang paling tinggi adalah untuk mendapat keredaan Allah, kerana Allah semata-mata tak ada, bukan mengharapkan balasan. Tapi itu yang paling tinggi. Tapi saya kadang-kadang datang benda-benda macam kita zikir ni untuk hilangkan kesakitan, kita untuk hilangkan kegusaran contohnya lah. Ataupun ada impian-impian kita ke atas dunia ni yang kita nak. Jadi macam mana tu Ustaz? Kita nak membulatkan hati lillahi ta'ala. Kalau boleh tips-tipsnya untuk membuang benda-benda yang tidak baik lah, yang mengganggu hati kita supaya kita bulat dengan tujuan itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Kita dalam masalah kita ibadat, dia ada 2 dimensi ibadat ni. Ada ibadat yang Allah Ta'ala suruh kita buat, itu dia panggil permohonan semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, kita ibadat juga dengan tawaran-tawaran yang disebut. Macam zikir. Zikir pagi, zikir petang. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca zikir ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan. Dia dijaga daripada bala pagi petang. Bila kita pergi ke mana-mana tempat yang kita nak berhenti RNA ke, nak pergi tempat piknik ke, tempat main, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita baca ni menyebabkan tidak diganggu. Ataupun zikir bila kita baca ni Allah Taala buka pintu rahmat. Itu tidak jadi masalah. Cuma kita kena letak bahawa aku baca ni kerana Allah Azza wa Jalla, dengan janji-janji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang janji daripada Rasulullah untuk menggalakkan kita berzikir. Dan kita kena ingat ada kalanya zikir itu dalam bentuk ujian yang cukup teknikal. Contoh Nabi kata selepas solat dia suruh baca zikir 3 kali. Subhanallah 3 kali. Ini para ulama kata zikir yang beradat, yang berbilang, kita tak boleh lebih. Tak boleh pandang, aku nak buat 35, apa salah? Lah. Dan bila Nabi sebut zikir-zikir bacaan ini, siapa dia baca macam ni, dia terkawal daripada syaitan. Kita kena ikut format yang diberi. Tak boleh kita ikut sendiri. Jadi untuk jawapan kepada puan tadi, memang kita kena letak bahawa aku berzikir ni ikut sunnah Nabi SAW. Nabi yang saran suruh aku baca. Adapun pulangan-pulangan, hasil-hasil yang kita dapat, contohnya terkawal daripada syaitan, daripada musibah, itu dipanggil satu bonus yang diberi. Ada kalanya zikir tak sebut apa-apa. Ini dalam buku zikir pagi petang yang saya usahakan, kita duk bagi dalam PDF ni banyak ni. Nanti saya bagi ke Ustaz Abdullah boleh bagi ke dalam grup IPG ni, kan? Zikir pagi petang ni. Dalam ada zikir, tak ada apa-apa kelebihan yang khusus. Sahabat kata, aku baca zikir ni, aku tengok Nabi baca. Bas.
Tak kata, tak sedap zikir ni. Tak ada kelebihan ni. Patut kita nak zikir yang kalau kita baca dia jadi kebal. Boleh jalan atas angin. Boleh terbang atas angin, jalan atas air. Duduk di besuk nak pergi pula perhentian, terpakai zikir 3 kali, terbang selalu jadi. Baru sedap tak? Ada kalanya zikir dia tak sebut kelebihan-kelebihan. Tapi kita buat juga sebab apa? Sebab semata-mata cinta kita kepada Nabi SAW, ia menjadi bacaan Nabi pada waktu pagi, pada waktu petang, kita pun ikut baca. Manakah kita mengatakan itu di antara dua lah. Ada zikir yang berfadilat khas untuk keselamatan, untuk dunia. Ada zikir Nabi tak sebut apa kelebihan dia, tapi setiap zikir itu mesti ada pulangan akhiratnya. Jadi dalam masalah ini, tip kitanya yang pertama untuk kita semualah. Yang pertama bila kita zikir, hak Nabi aja kita kata aku nak ikut apa yang dibaca oleh Nabi. Sunnah Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang kita baca ni sebab Nabi kata, baca ni selamat, baca ni murah rezeki, baca ni tak ada masalah. Cuma kita kena letak buat tu kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan kerana lain. Ni ada setengah orang yang kata, tak boleh kita ni nak syurga ni solat ni. Kenapa tak bolehnya? Allah Taala janji, siapa dia buat macam ni aku bagi syurga. Jannatin tajri min tahtiha. Tiba-tiba kita kata tak boleh. Ini dia panggil kepahaman yang silap. Mungkin ahli-ahli tasawuf yang darjat tinggi, high class ni dia cakap untuk labor dia, kita kata. Tapi kita bagi kita yang biasa-biasa ni tak perlu berlabel-label lah. Bila Nabi sebut kelebihan dia, kita terima. Jadi tidak jadi masalah untuk kita. Kalau kita ibadat nak syurga ke, ibadat nak jauh daripada neraka, tidak menjadi masalah. Nabi tak pernah larang sahabat-sahabat, jangan bahkan Nabi bagi offer. Siapa dia buat gini, syurga. Siapa dia buat ini, jauh daripada neraka. Jadi kita jangan langgar dia punya SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma satu lagi, kadang-kadang lintasan hati. Itu bahaya juga. Bila kita zikir, lap dia mari. Macam nak tunjuk orang ke. Ketika itu dia panggil khawatir qalbiyah. Lintasan hati, maka pada saat itu kita kena cut. Bila mari dalam detik aja, auzubillah minasyaitanirrajim. Auzubillah minasyaitanirrajim. Jadi kita kena lawan. Kalau lawan, pahala kita terkawal. Tapi kalau kita seronok, lepas berasa dipuji oleh syaitan, kita pesengih, suka, hebat sungguh aku ni. Tak, orang dalam IPG ni paling banyak zikir daripada aku. Itu dia panggil was-was, syaitan masuk, nak menghilangkan pahala, dia masuk dalam lorong riya yang cukup berbahaya. Wallahu a'lam. Terima kasihlah kepada pihak IPG, Ustaz Dr. Abdullah, dan juga yang mulia yang dihormati Tuan Pengarah dan moderator, semua para peserta yang dapat bersama dalam kuliah mahal kita pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Datuk, sebelum masa untuk sesi soal jawab kita dah habis dah. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Cuma oleh kerana sebenarnya kita rasa begitu bersyukur dan bertuah mendapat berada bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk untuk terima ilmu pada pagi ini. Jadi ala-ala orang kata ala kita bersemuka pada pagi ini, kalau tidak keberatan di pihak Datuk, boleh tak berikan sedikit dia punya akhir sekali kalimah ataupun ayat-ayat sebagai ijazah untuk kami amalkan secara bersemuka. Sebab kalau nak pergi ke Pondok Sungai Durian mungkin jauh, mungkin banyak sekatan robot saya Datuk. Jadi kalau boleh, kalau Datuk tidak keberatan, sama-sama yang kita yang ada dengan hampir 200 orang ni secara Google Meet, mungkin di Facebook ramai lagi yang join kita ni, rasa nak terimalah ijazah mungkin ayat ataupun amalan ataupun zikir daripada Datuk untuk kita amalkan Datuk. Boleh Datuk? Boleh insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Jadi sebagai satu sempena dengan perhimpunan kita guru-guru pensyarah ni, jadi ana pilih satu bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bacaan pada waktu pagi. Bacaan waktu pagi ada dalam buku zikir pagi petang itu, insya-Allah ana dah bagi kepada Ustaz Abdullah. Dr. Abdullah boleh sebarkan dalam grup pensyarah dan juga warga IPG. Doa yang Nabi kita ajar, doa ni kita tengok dalam zikir pagi nombor nombor 23, bacaan yang ke-23, dan bacaan sekali lagi saya letak di akhir bacaan selepas solat.
lepas solat subuh. Lepas solat subuh juga dibaca zikir ni. Jadi 2 kalilah. Dia sepatutnya zikir ni dibaca pada waktu pagi. Pada waktu pagi, bacaan selepas solat tu nombor 10. Kita ikut semua sebagai ijazah kata di pengurusi tadi. Kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta denganmu ilmu yang bermanfaat. Satu. Kita ni kalau dapat ilmu tak bermanfaat, tak ada faedah juga. Kan? Dapat mengaji tinggi-tinggi tapi pandai menipu orang je, kita kata. Na'udzubillah. Ataupun tak beramal dengan ilmu. 2. Ilmu tak bermanfaat tu sama ada kita tak guna dia ataupun salah guna dia. 2. Yang kedua permohonan kita wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Kita nak rezeki yang halal, yang baik. Yang ketiga wa amalan mutaqabbalah, semua amalan kita tu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kalau buat amalan banyak-banyak tapi Tuhan tak kabul, buat apa? Maka tidak ada nilainya. Jadi doa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca selepas solat subuh pada waktu pagi. Jadi kita pendidik, warga pendidik, kalau boleh kita ajarlah kepada anak-anak kita, murid-murid kita, pagi-pagi suruh dia baca doa ni. Jangan bagi baca doa waktu nak exam, waktu nak periksa kat minta air lah macam-macam. Bawa pen suruh tiup, tiup Ustaz nak jawab ni. Kata benar. Nak sikit lagi orang jawab dengan laptop pula musim ni. Dah, bawa laptop sekali suruh tiup. Benar kita nak jawab. Jadi kita ajar doa ni daripada anak kita kecil lagi. Belum masuk kasti lagi, kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadikan doa harian kita, kalau kita bagi wanita yang solat atau tak solat, baca je selepas subuh. Anak-anak kita yang kecil, kita ajar dia. Belum turun rumah nak pergi sekolah tu, ajar dia. Duduk atas kereta, atas motor, dia dihafal. Anak saya, waktu umur 5 tahun, kita nak hantar di prasekolah, tak ada 3 hari. Hari yang keempat dia baca sendiri dah. Ini ni antara doa-doa yang kita latih anak kita. Mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya kepada semua. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsira kepada yang berbahagia Datuk atas ucapan ataupun ijazah yang terakhir yang telah disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah. Okey, akhir sekali daripada saya bagi pihak IPGKSM merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi berbahagia ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita percaya perjumpaan kita pada pagi ini bukan terakhir insya-Allah Datuk insya-Allah ada masa ada ketika kita akan jumpa lagi. Jadi saya akhiri dengan rakaat pantun. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya-Allah kita berjumpa lagi. Sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.